Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi di pagi Jumaat yang barakah ini, di bulan yang mulia ini, dalam program Sembang-Sembang SMB. Terima kasih diucapkan kepada anda yang telah sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang SMB. Dan saya, Muhammad Zaki Haji Alwi, moderator anda, dan topik yang kita kongsikan pada pagi ini cukup menarik, tuan-tuan, berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Dan untuk bersama kita pada pagi ini, seorang wanita yang cukup hebat. Itu bersama saya adalah Puan Aisyah Mubarak, merupakan penggembala ya di penggembala di Mahkamah di Mahkamah Tinggi Melaya. Beliau pernah menjadi pensyarah di Universiti Universitas Jembara dan kini firma Guam sendiri itu Aisyah Mubarak dan kami. Dan beliau berasal daripada Nun di Utara tapi serba Selangor itu di Ipoh, Perak. Assalamualaikum Puan Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Encik Zack ya. Wah, tu dia tu suaranya. Okey, pasal hari ini kita akan kongsikan bersama dengan peserta dan sembang-sembang SMB pada pagi ini. Pagi itu tajuk yang cukup menarik dengan pengurusan harta pusaka, iaitu Takdir itu Rahsia, Rancang Pengurusan Harta Pusaka. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuan Pengurusi Majlis, Encik Zack, Encik Zaki yang kita hormati, pihak penganjur program pada pagi hari ini iaitu Amanah Saham Nasional Berhad, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar dan penonton-penonton yang saya hormati sekalian. Terima kasih beribu-ribu ya saya ucapkan ke Hadrat Ilahi kerana memberikan kita kesihatan, keselamatan dan segala nikmat ya di Malaysia ini ya, untuk bersama-sama pada hari ini untuk berkongsi ilmu, terutamanya menggunakan platform teknologi yang sungguh ajaib ini ya. Saya tak nampak semua tapi nampak dah beratus join ya. Masya Allah, betul-betul something amazing. Seterusnya saya juga ingin merakamkan ya ucapan terima kasih saya dan tahniah kepada pihak ASNB kerana menganjurkan webinar Sembang-Sembang ASNB dan memilih topik ya, Takdir itu Rahsia, Rancang Pengurusan Harta Pusaka. Ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang saya hormati, mari kita memulakan perbincangan pada hari ini. Ya. Jadi bagi perbincangan untuk kali ini, saya pun fikir macam mana nak buat satu kelainan ya untuk para pendengar kita. So saya pun ingat ya, memandangkan ya, saya lama telah mengamal bidang undang-undang ini. Mungkin dari sedikit sebanyak dari segi pengalaman ya, saya boleh menekankan lebih kepada aspek perundangan dan juga saya ada ambil beberapa contoh-contoh kes ya yang kita akan lihat nanti. So that satu kelainan dan satu practical example lah kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Seperti mana yang saya bagi tahu kepada bincang dengan Encik Zaki tadi. Kalau dari segi teori tu banyak bahan tu ada di luar sana. Ya. Okey. Jadi dalam topik pengurusan harta pusaka ni ada dua bahagian ya. Ada dua aspek. Satu ialah apa yang boleh kita buat semasa kita hidup. Okay? Artinya kita forward thinking. Okay? We are forward thinking ya. So objektif kita di sini ialah untuk memudahkan pengurusan aset kita bila kita sudah tiada lah. Bila kita yang tak ada, yang kita sudah tak ada. Okay? Okay. Supaya apa objektifnya? Supaya waris-waris kita tidak mengalami kesusahan, kerumitan dari segi kewangan
dan juga tanggungjawab yang kita tinggalkan ni. Right? Sebab kita yang berharta, berhutang ni, kalau kita tak selesaikan, kita tinggalkan tanggungjawab itu. Ya, kita kena we have to complete all our responsibilities. Ya. So ini kita buat sebab kita forward thinking, kita ingat anak kita, kita ingat waris kita. Okay, kita nak tolong dia. Okay, itu objektif kita. Ya. Okay. Dalam perancangan ini nanti, kita akan tengok ya, apa itu instrumen perancangan aset keluarga. Okay. So saya suka guna terma aset keluarga kerana kita masih hidup. So apa yang kita ada semua ni adalah aset keluarga kita. Alright, it's our family asset. Alright. So itu kita akan lihat ya, kita akan lihat apakah instrumen-instrumen yang digunakan yang ada di luar sana, yang mungkin some of it tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar ya. Okey. Bahagian kedua ialah pengurusan dari segi apakah langkah-langkah yang perlu diambil selepas kematian. Alright, oleh waris, alright, untuk menguruskan harta pusaka kita. Okey. So dalam hal ini pun berat juga dan penting ya, sebab ini adalah satu amanah yang perlu diselesaikan. Okay, so insyaAllah ya, so kita cuba adik-adik next slide please. Thank you. So kita masuk topik instrumen ya. So kita akan lihat apakah instrumen-instrumen yang lazim digunakan ya. Selalunya instrumen-instrumen ini digunakan oleh peguam-peguam ataupun oleh pengamal-pengamal syariah lah. Mereka ni ada dua profesional yang saya berpendapat memang profesional dalam bidang ini ya. Thank you Encik Zaki. Okey, kita tengok instrumen yang pertama ya. Slide ni wasiat. Okey. Wasiat. Okay. Now, ini adalah definisi wasiat. Alright. So, wasiat adalah sesuatu yang diikrar, yang dibuat pada masa hayatnya ya. So, prinsip penting dalam wasiat ini ialah kita membuat wasiat ini masa kita masih hidup. Okay. Tetapi harta yang diwasiatkan akan diturunkan kepada penerima wasiat, iaitu waris-waris ke penerima wasiat ya, selepas pemilik wasiat itu meninggal. Jadi, selagi pemberi wasiat ini masih hiduplah ya, dia boleh menikmati segala kepentingan daripada harta itu secara komplit, secara mutlak. Dia tak payah risau. Alright? Dan beneficiary-nya, alright, tidak boleh menuntut sebarang hak daripada harta wasiat selagi pemiliknya masih hidup. So ini ideal situation lah. Ya. Sebab bila saya jumpa dengan anak guam ya, mereka kerisauannya ialah untuk berkenaan harta ni, dia tak nak berikan hartanya secara mutlak kepada waris dia masa dia masih hidup lagi. Sebab dia risau nanti dari segi keselamatan diri dia sendirilah, keselamatan ekonomi lah kan. Tetapi wasiat ini adalah satu instrumen yang kira ideal lah ya. Okay. Tetapi ada sedikit problem ya, sebab menurut hukum syarak yang diterima pakai di Malaysia, alright, dia ada banyak hukum dia lah, tapi saya tak nak explain kat sini lah ya. Kadar yang dibenarkan untuk mewasiat cuma 1/3 daripada harta bersih, alright. Dan keduanya, wasiat ni hanya boleh dibuat kepada bukan waris. Sebab prinsip dia ataupun mengikut dalil-dalil yang diterima dalam perkara ini,
waris-waris akan menerima bahagian mereka menurut faraid. So, untuk memelihara faraid itu, jadi wasiat hanya dibenarkan untuk mereka yang bukan waris. So mungkin ada yang tertanya ya, siapalah agaknya yang kita boleh wasiatkan ni kan? Misalnya lah yang saya pernah tengok lah, klasik kes wasiat tu misalnya anak tiri ke, for example anak angkat. That kind of cases lah ya. But dah jadi anak kan, anak angkat, so nak pastikan lah yang dia pun ada something lah. Okay. Alright. Walau begitu ya, next slide. Thank you. Okay. Walaupun begitu dalam amalan saya ya, saya dapati wasiat boleh digunakan sebagai instrumen yang berkesan. Sekiranya tujuannya ialah untuk membantu pengurusan. So ada cara dia ya. Kita boleh menggunakan wasiat ini untuk beberapa perkara ya. Okay. Kita boleh menamakan siapakah pentadbir untuk harta pusaka kita dari kalangan waris-waris kita. Keduanya, kita boleh menyatakan siapakah waris-waris kita ya. Okay. Dan ini boleh digunakan sebagai rujukan di mahkamah syariah dalam permohonan sijil faraid. Okay. Kita akan tengok pasal sijil faraid nanti. Tapi di sijil faraid ni, di peringkat sijil faraid ini, nanti bila kita sudah meninggal nanti, waris kita kena pergi ke mahkamah syariah dan membuktikan kepada mahkamah syariah siapakah waris kita. Jadi kena bawa dua saksi dan sebagainya. Jadi kita pemudahkan urusan itu, kita sendiri tinggalkan wasiat menyatakan siapakah waris-waris kita. So ini mempermudahkan proses pengenalan waris-waris. Okay. Terutamanya ini penting ya bagi family yang mungkin struktur family tu complicated sikit lah. For example, mereka yang berpoligami, right? So you want to make sure ya, all your legal heirs are protected, right? Okay, so this is one of the ways. Ketiga ialah, ini penting ya, pengenal pastian aset dan butir-butirnya. Ini penting kerana satu cabaran besar ya, bila seseorang meninggal, ialah untuk mengenal pasti apakah aset-asetnya. Kita sendiri pun tak tahu kadang-kadang mana kita punya aset. Kecuali kalau diminta bertulis tu, ingat dua kan. Bila bertulis tu, alhamdulillah. Kan macam itulah ya. Okey. Kita tengok satu case tadi ya. Next slide please. Okey. Ni case tadi. Okey, satu contoh case wasiat ya. Okay. So ada seorang wanita pesara berumur dia 60-an pada masa tu ya. So dia dah pesara. Suaminya meninggal dunia pada usia yang agak muda ya, iaitu 40-an. Suami dia pun sudah tak ada. Okay. Dia ada 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Okay. Jadi beliau datang berjumpa saya untuk membuat wasiat. So bila mereka datang jumpa peguam ni, soalan pertama peguam kena tanya ya, tujuan apa you nak buat perancangan aset ni? Kena tanya dia objektif dia apa. What is your objective here? Okay, what is your objective ya? Okay. Sebab perancangan aset ni optional kan. So you kena tanya dia, what is your objective? Sebab saya juga ada satu tanggungjawab untuk memastikan bahawa objektif itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syarak dan undang-undang. Okay. Kalau objektif dia ini secara general ya. Kalau objektifnya ialah untuk memintas seseorang beneficiary. Dia tak suka seorang anak ini. Dia nak memintas hak anak ini. Itu semua adalah dari segi agama, segi moral dan undang-undang adalah tidak betul lah, tak boleh buat. Jadi sebagai
mesti tanya soalan ni. So dia bagi tahu saya, tujuan membuat wasiat ini ialah untuk memudahkan pengurusan aset-asetnya setelah beliau meninggal dunia, dia kata. Dan dia nak menunaikan tanggungjawab sebagai seorang muslimah. Sebab dia nak pastikan urusan harta pusakanya tak gantung. Dia kata dia tak suka nanti, dia kata Puan Aisyah, then kalau saya meninggal, saya tak naklah that asset is hanging atas nama saya, anak saya tak ambil. So what is the best way untuk saya menguruskan, make it easier for them, mempermudahkan urusan. Okay. Next slide. So dalam kes ni saya pun tengok ya, first of all, dynamic keluarga ya. Okay. Dynamic keluarganya dia ada 2 orang anak saja. Seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Lagi satu saya nampak keluarga ni anak lelaki dengan anak perempuan bermuafakat lah. Dia orang 2 bermuafakat. Abang dengan adik sama-sama nampak macam bekerjasama lah. Okay, get along very well. Okay, good children. Okay, good children. So, ambil this background, kita buat terma wasiatnya, kita melantik anak perempuan sebagai pentadbir. Okay, untuk harta pusaka sebab anak perempuan tu kerja sebagai accountant. Saya okey lah, adik kerja accountant, senang sikit buat kira-kira kan. Okay. So, keduanya mengesahkan bahawa waris-warisnya hanyalah 2 orang, iaitu anak lelaki dengan anak perempuan itu je. Okay. Ketiga, butir-butir aset secara terperinci. Okay. Dengan salinan geran, serta menyatakan di mana geran asal, serta dokumen berkaitan disimpan oleh pemberi waris itu, pemberi wasiat itu, supaya senang dijumpai kelak. Sampai ke tahap itu ya. Okay. Juga barang kemas. Ini penting ya, orang perempuan ni banyak barang kemas ya. Okay. So barang kemas juga lokasi ya. Okay, hasratnya, okay, sebab kita kan tadi kita dah tengok syarat-syarat wasiat tu 1/3 dan sebagainya. So ini cuma hasrat. Okay. So hasratnya ialah rumah diberikan kepada anak seorang satu dan kenal pasti yang mana siapa. Okay. Slide seterusnya. Okay, barang kemas. Dia ni orang ni very teliti ya. Saya dapati my analysis of this person ni, dia seorang yang very particular. Ada orang macam ni ya. Dia perpentingkanlah benda dunia akhirat ni ya. Okay. So barang kemas dipilihkan antara anak perempuan dan cucu perempuan belah lelaki. Dia siap gambar, dia siap label semua. Okay. Malahan, beliau juga meninggalkan wang secukupnya di dalam satu akaun atas nama anak perempuannya untuk tujuan pentadbiran aset. Okay. Okay. Ada amanat pun. Okay, ada amanat. Okay. So yang instrumen yang digunakan adalah wasiat dengan persetujuan semua pihak yang berkenaan, iaitu pemberi wasiat dan waris-waris. 2 orang tu tadilah. Semua sign. So dengan harapan sekiranya ada ibu ni adalah mesti ada kematian kan. Okay, ibu ni katakan masanya tiba, maka anak-anaknya ada wasiat ni, maka wasiat ni kena dibawa ke mahkamah syariah ya. Ada satu proceeding di mahkamah syariah. Dalam proceeding sijil faraid itu, kita present wasiat tu kepada mahkamah syariah. Mahkamah syariah sekiranya tiada siapa apa bantahan daripada waris-waris. Sebab kita dah tahu waris-waris dia 2 orang kan. Dia orang pun dah sign kan. Dua orang ni tiada bantahan, insya-Allah masa tu mereka semua masih ada, tak ada apa-apa change lah to the family dynamic tu. Okay, mereka dua-duanya tak ada bantahan. Mahkamah syariah kita boleh mohon untuk mengesahkan wasiat tu. Okay. Bila sudah kesahkan wasiat tu, senang kerja kita di mahkamah sivil. Alright, maka anak itu akan memohon probate di mahkamah sivil. Alright,
dan insya-Allah menurunkan ya harta-harta kepada penerima-penerima lah. Macam tu. Okay? So harap dapat faham sedikit sebanyak lah one instrument ya. Okay, kita tengok the next instrument ya, hibah ya. Hibah. Okay, next slide ya. So hibah dari segi instrumen ya, hibah adalah satu pengisytiharaan pemberian daripada pemilik harta kepada penerima harta. Dia gift lah. Kalau saya datang-datang ni, saya nak give my iPad to siapa-siapa macam ni. I give. Bila hadiah lah tu. Hadiah. Tapi kalau saya give, saya kena bagi sekarang kan? Yep. Saya tak boleh pula cakap dekat kawan kita ni, saya nak give kat you tapi nanti tunggulah. Bila saya dah guna habis, baru saya give kat you. Kan? So kita kena faham ya. Okay. So dalam amalan ni saya dapati hibah ni ada salah faham dalam penggunaannya ya. Terutamanya dalam konteks hartanah. Terutamanya seperti rumah dan sebagainya. Kerana ada pihak yang ingat bahawa hanya dengan membuat pengisytiharaan hibah sahaja, dia buat pengisytiharaan saja. Secara lisan. Dia buatlah secara bertulis ke apa. Tanpa buat pindah milik ya. Dia ingat rumah kita akan turun kepada penerima tu secara automatik bila ada kematian. Taklah kan? Tak. Ini salah anggap kerana dalam urusan hartanah mesti ada pemindahan aset ni. Kan? Macam juga kalau mami nak bagi rantai kepada anak, mami kena bagi terus. This is a gift to you. So you take it. Tak bolehlah pula kata, the mommy want to give this to you, but mommy wear first, then mommy die, you take it. No, like itu that's not a gift, yeah. Okay, because there is a condition, right? Then it becomes a wasiat, not a gift. Okay. So bagi hibah yang sempurna, mutlak atau komplit, ya. Bila hibah tu komplit, ya, kita tak perlu masukkan aset itu dalam senarai aset di mahkamah syariah atau mahkamah tinggi pada masa membuat pengurusan harta pusaka. Okay. Right. So just to recap sikit ya. Bezanya hibah dengan wasiat ialah pemberian dalam tempoh hayat seseorang itu. Okay. Right. Okay. So kita cuba tengok contoh lah, senang. Okay, contoh. Okay, let's see the next example. Next slide. Okay. Okay, ini saya introduce satu konsep baru iaitu hibah amanah. Okay. Tapi kita akan lihat secara detail dalam next instrument juga. Okay. Okay. So ini ada seorang wanita Islam berusia 85 tahun. Beliau tidak pernah berkahwin, ya. So oleh itu warisnya hanyalah seorang abang lelaki yang sudah berusia juga dan adik-adik perempuan. Adik-adik perempuannya pun dia banyak yang dah meninggal, ya, tinggal satu. Seorang saja. Seorang je lah. Tapi dia ada yang menjaga dia sekarang adalah anak-anak saudara. Okay, dia memiliki aset yang alhamdulillah banyak, ya, iaitu 5 buah hartanah dan juga simpanan di ASNB. Sini ya, sini ya. Okey. Beliau kini duduk di sebuah rumah bersama abang dia, okey. Dan dia menggunakan duit pension, sewa dan hasil pelaburan ASNB untuk menyara hidup dia dengan abang dia. Okey. Dia datang berjumpa saya untuk pengurusan perancangan aset sebenarnya kerana dia risau dia tak ada waris-waris yang nyata. Anak tak ada, right? Okay. Oleh itu beliau, saya objektif lagi ya. What is your objective? Dia kata saya nak menghibahkan aset-aset kepada anak-anak saudara. Alright? What is your reason to do it? Sebab saya tak mau berlaku pembaziran atau salah urus aset saya bila saya sudah tiada. Tak nak orang ambil advantage ke
apa dia baca banyak-banyak lah, oh that scam lah apalah. Okay, bagus. Bagus. Next slide please. Okay. Ini plan pengurusan yang diberikan oleh peguam ya. Okay. Bagi rumah-rumah, right, dihibahkan kepada anak saudara secara mutlak. Sebab dia dah 85 tahun ya. Okay. Dengan perjanjian bahawa beliau akan terus mengambil sewa sehingga beliau meninggal dunia. Right. Dan salah satu rumah tersebut beliau akan tinggal bersama abangnya sehingga kedua-duanya sudah tiada. So dalam kes ni kan, faktor yang saya ambil di sini ya ialah kerana usia wanita ni sudah lanjut. Hakikat bahawa beliau tidak mempunyai anak atau suami, alright. Beliau ingin menghibahkan kepada anak saudara. Dan juga dalam kes ni saya dah anticipate kalau kes ni masuk ke mahkamah syariah untuk mendapatkan CJ faraid, ia akan merumitkan. Sebab dia okay. So ini tanggungjawab ya, sebab saya kena tengok semua aspek. Kita kena tengok semua aspek ini ya. Alright. So so itulah kita nak tengok semua aspek ni dan merumitkan sebab dia punya waris tak begitu jelas. So itulah yang kita suggest kepada dia, buat hibah mutlak dengan apa namanya, dengan perjanjian dengan anak-anak saudara ni yang menerima gift ni, kita buat pindah milik lah harta tu pada dia orang. Tapi minta janji bertulis bahawa selagi anti hidup, sewa semua kena bagi dekat dia lah. Ya. Tapi of course lah ada risiko, tapi insya-Allah lah kita kena analyse situation dengan betul-betul lah. Itu yang penting tu secara profesional ya. Okay. Bagi pelaburan di ASNB, alright, beliau membuat urusan hibah amanah. Okay. Hibah amanah ASNB secara terus dengan pihak ASNB. So ASNB alhamdulillah menyediakan perkhidmatan ini ya yang amat baik ya, dan sebab sebelum ni kita risau sebelum ada perkhidmatan hibah amanah dengan ASNB ni. Dalam praktis saya selalu risau pasal ASNB. Sebab nak dapatkan duit daripada ASNB kena menggunakan surat kuasa mentadbir harta pusaka. Banyak kali saya dah call legal department. Puan Syah, cannot lah, must get the LA. Okay, so problem sebab pelaburan ASNB adalah liquid kan. Jadi family boleh guna benda tu kan. Tapi secure-nya sebab dia hibah amanah, penerima tu akan terima hanya lepas berlaku kematian. Jadi pihak ASNB kita dah siap-siap lantik dia sebagai pentadbir. So ini security lah. Tapi kita dah buat awal-awal urusan hibah amanah dengan ASNB. Alright, so ini very simple. Saya selalu kata sekarang dengan produk hibah amanah ASNB ni, this is we call a low hanging fruit. I mean, dia senang je, just do it straight away, pergi buat. Kita dah secure satu yang penting. Okay? Okay, sekarang kita tengok next slide ya. So, next slide ialah pengisytiharaan amanah. Ya. So, pengisytiharan amanah, alright. Dan kita ada intro tadi ya, berkenaan dengan amanah hibah. Alright, so kita akan lihat instrumen ini dengan lebih jelas. Okay. Sebenarnya, trust deed ataupun pengisytiharaan amanah ni adalah instrumen dalam undang-undang sivil sebenarnya. Right. So siapa yang belajar undang-undang ni, equity and trust adalah satu subjek yang besar ya di undang-undang sivil. Okay? Okay.
Amanah ni untuk hartanah boleh didaftarkan di bawah kanun tanah negara. Okay. So ini pun nanti saya akan ceritakan ada isu dia ya. Okay. Amanah ni adalah satu dokumen yang kompleks. Okay. Yang mempunyai struktur yang jelas. Okay. Objektif amanah mestilah sah, tulus dan tidak bermaksud untuk memincang apa-apa undang-undang. Right? Oleh itu, penggunaannya mestilah berasaskan niat yang betul, iaitu untuk merancang dan menguruskan aset bagi kesinambungan kemewahan keluarga. Okay? So dalam praktis ya, saya dapati ramai yang menggunakan instrumen amanah ini tanpa mengetahui apakah peranannya di sisi undang-undang, terutamanya bagi aset-aset berbentuk hartanah. Okay. Ada trend ya yang suka mendaftar amanah, suka mendaftar trust deed atas geran di land office ya. Kadang-kadang saya tengok ada pengisytiharan amanah sudah pun didaftarkan ya di atas geran, alright? Ini susah ya sebab mendaftarkan amanah itu satu hal ya atas geran. Tapi untuk meleraikan amanah atau to revoke a trust itu very difficult. It's very complex. Okay. So we look at the next slide ya. Example ya. Ini ialah hibah dengan amanah. Okay. Contoh ya bagaimana amanah boleh digunakan dengan hibah. Hibah amanah adalah satu instrumen yang hybrid sebenarnya. Oh. It's a hybrid instrument. It is a combination of a hibah principle with an amanah principle. So dia ada dua. Amanah principle ni, like what I mentioned dulu, adalah satu principle di bawah equity and trust, but it's also a principle under Islamic law, right? Okay. Dalam kes ini, seorang ahli perniagaan yang berharta ingin menghibahkan sebuah rumah kepada cucunya. Tetapi cucunya itu masih belum mencapai umur 18 tahun. So dia bawah umur lah kira ya. Okay. So apa nasihat peguam ya? Okay. So Datuk ni atuk lah ya. Okay. Zaman sekarang ni kan Encik Z ya, untung jadi cucu tau. Sebab saya tengok ramai ya datang jumpa saya atuk dengan nenek ya, sayang cucu banyak. Banyak nak sayang cucu. Sayang cucu. Banyak daripada anak ya. Itu saya tak boleh cakap lah. Tapi sayang cucu, kes sayang cucu. Mesti ada. Okay. Jadi atuk membuat pengisytiharaan hibah dan amanah di mana beliau menyatakan bahawa firstly, dia hibahkan rumah kepada cucu tersebut. Tetapi kontijen dekat sini ya, ataupun isu di sini ialah ketidaktentuan di sini ya, ialah umur cucu. Okay, nampak ya apa yang saya maksudkan ya. Okay, umur cucu kena capai umur yang secukupnya. Dia baru bawa umur lah. Ni cucu baru 6 tahun ke 7 tahun saya rasa. Okay. Sementara itu, rumah itu masih atas nama atuk tersebut dan datuk itu memegang rumah bagi pihak cucu sebagai pemegang amanah sehingga cucu mencapai umur tertentu. Okay. Sebab sekarang cucu tak cukup umur kan, tak boleh buat pindah milik. Alright? Okay. Sekiranya datuk meninggal dunia ya, sebelum tercapai umur cucu untuk menerima pindah milik hibah ini, rumah ini, okey, ini dari segi prosedur ya. Sekarang katakanlah atuk sudah meninggal ya. Sekarang semua aset-asetnya dijadikan estate nah. Okey, rumah ini akan dikeluarkan daripada senarai aset. Dia tak masuk dalam senarai aset. Alright? Dan pentadbir akan menyempurnakan hibah bagi pihak atuk kepada cucu.
macam kes ASNB tadi lah. Okay, alright. Okay, next slide ya. Okay. So, apakah instrumen yang digunakan ialah hibah amanah yang disediakan khas untuk kes inilah. Okay. Okay. Sebenarnya macam saya katakan tadi ya, amanah ini amanah yang legitimate, sah. Objektif dia adalah untuk tujuan yang sah, iaitu untuk memberikan hadiah kepada seorang yang bawah umur. So, amanah ini boleh didaftarkan di bawah peruntukan kanun tanah negara bagi memperkukuhkannya dari segi undang-undang. Artinya siapa-siapa yang membuat carian rasmi atas tanah ini akan dapati ada amanah didaftarkan. Okay? So tak boleh buat urusan lah. Okay? Walaupun begitu, mungkin ada komplikasi pada masa hendak meleraikan amanah, iaitu revocation of trust. Ya. So dalam kes ini, option ini tidak dipilih oleh datuk ini dan memadai dengan instrumen hibah amanah kerana datuk ini yakin dengan kebolehan pentadbirnya kelak. Okay? Dia yakinlah. Okay. So this is an example of hibah amanah untuk apa ni, untuk hartanah, untuk hartanah. Alright, so slide seterusnya ialah actually on the langkah-langkah ya. So secara penutup dia, secara amnya ya, secara amnya daripada kita tengok 3 instrumen dengan berapa kes? 3 kes ya? 3 kes. 3 kes kita sudah tengok ya. Setiap keluarga mempunyai dinamik mereka sendiri. Okay. Every family has its own family dynamics. Okay. So, and macam saya katakan tadi ya, saya repeat, objective is very important in doing estate planning. What is the objective of the exercise? Apakah objektif kita ya? Okay. So siapa-siapa pengamal-pengamal profesional dan juga orang ramai ya di luar sana have to be very clear on these 2 points. Kena very clear lah. Kita buat estate planning ni untuk apa? Pada saya very important, ini adalah satu tanggungjawab. Okay? Yeah. So, number 1, jangan memintas hak. Jangan memintas hak. Okay? This is planning. This is planning. Okay? So, kita buat ini untuk memudahkan urusan. Alright. Itu yang penting ya. Okay? Alright. Sekarang ni kita dah cover sedikit sebanyak mengenai planning, and kita pun telah lihat beberapa faktor di sana, how important the family dynamics is. Banyak faktor ya, macam kes yang kita tengok structure family, waris, especially dalam family planning untuk orang Islam ya. Right. Sebab bagi non-Muslim, mereka boleh membuat will di bawah Will and Probate Act. Right? Dalam will and probate will ni, mereka boleh membuat wasiat, tak ada apa-apa hak, tak ada apa-apa hard, no limit on the wasiat, on the will. Right? Tapi Will and Probate Act ni tidak terpakai kepada orang Islam kerana perkara-perkara yang berkaitan dengan harta pusaka, faraid, waris, penentuannya adalah di bawah jurisdiction Mahkamah Syariah. Very important ya. Itu untuk orang-orang Islam. Okey, langkah-langkah kita jangan berlengah-lengah ya. Banyak nak di-share. Okey. Langkah-langkah pengurusan harta pusaka bagi orang Islam di Malaysia ada 4 langkah saya rumuskan. Okay, next slide. Thank you. Okay, just simple lah. Let's not go into details.
Okay, one is menyedia senarai aset dan liability. Okay. So this number one. Okay, number two, very important, sijil faraid daripada Mahkamah Syariah. Three is permohonan di Mahkamah Sivil untuk memperolehi surat kuasa mentadbir harta pusaka. Dan 4 ialah pentadbiran oleh pentadbir. Okay, next topic. Next slide, sorry. Okay, the first slide. So, okay, ini just semua blur-blur. Okay, contoh senarai aset dan liability. So, bila seseorang tu meninggal, first thing that family members should do is to make a list of the assets and liability. Assets generally you divide to 2 bahagi kepada 2. Asset immovable asset and movable asset. Immovable asset semua hartanah lah, apartment. Okay. Immovable asset banyaklah. Okay. Everything lah, duit bank. Okay. Kereta mungkin. Kereta, yeah, thank you. Yeah. Perempuan, barang-barang. Very important. Banyak. No, that. Okay, saham. Sekarang ramai orang suka main saham. Apa lagi saya pernah tengok? Copyright asset. Misalnya, saya pernah tengok dia ada copyright buku, intellectual property asset. Sekarang Bitcoin pun asset. Yes, tapi saya tak pernah tengok lagi, tapi it's an asset, isn't it? Asset. Koperasi punya simpanan. Orang kita banyak benda tu kan. Okay. Okay, langkah kedua slide seterusnya. Langkah kedua ialah memperolehi permohonan sijil faraid di Mahkamah Syariah. Okay, so di sini saya ingin terangkan sedikit mengenai kepentingan sijil faraid ini sebab ramai orang ambil benda ni ringkas, dia tak serius benda ni. Dia tak ingat, alah kalau boleh tak payahlah ambil sijil faraid kan. Okay. So ini satu langkah yang mustahak dan tidak boleh dipintas. Okay, pada pendapat saya Okay. Mana-mana waris boleh membuat permohonan ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan sijil faraid ini. Okay. Apakah peranan dan fungsi sijil faraid? Okay. Pertama ialah untuk mengenal pastikan siapakah waris-waris yang sah dan layak menurut hukum syarak bagi arwah tersebut. Penting ni. Sebab kita waris kepada ibu bapa kita. Anak-anak kita punya waris kepada kita. Kita kena ada satu pengesahan dan satu dokumen kukuh Sebab mungkin generasi 2-3 generasi sudah tak ada. Jadi dia punya family line boleh blur. Kan? Nanti kita tengok satu case macam tu You'll be surprised Keduanya ialah untuk menentukan berapakah bahagian dan hak waris-waris tersebut kepada harta pusaka arwah dalam bentuk nisbah. Ini kiraan faraid. Okay, dia akan keluar 1/4, 1/3. Pengamal-pengamal faraid profesional yang memang praktis perkiraan faraid ni, mereka boleh melakukannya dengan very precise dan akan membentangkan dia kepada mahkamah. Mahkamah akan cek, panggil waris, panggil saksi. Lepas tu mahkamah akan keluarkan sijil faraid ini. Okay. Saya nak just tekankan sikit saja sebab sijil faraid ni very close to my heart sebab saya pernah banyak kes yang saya tempuhi dengan gunakan sijil faraid ini. Sijil faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah di Malaysia adalah bukti yang kukuh dan sah yang boleh digunakan di mana-mana jurisdiction di satu dunia ni untuk membuktikan siapakah waris-waris kepada arwah. Okay. Sebab saya pernah buat kes yang melibatkan hartanah di
UK, di Australia, di Singapura dan di India, alright. Yang diperlukan ialah siapakah waris-waris ataupun kita panggil who are the legal heirs, HEIR, ya, kepada estate ni, right? Right? So macam mana nak buktikan? Right? Dokumen yang boleh membuktikannya ialah sijil faraid. So, kalau itulah menunjukkan berapa bernilainya dokumen yang dipanggil sijil faraid. Nah. Okay. So, bila ada kematian, dah kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun baru datang jumpa peguam. Soalan pertama yang saya peliknya, ada orang dah meninggal lama tapi family tak pernah pergi ambil sijil faraid. Saya pun rasa, kenapa tak ambil sijil faraid? You pun nak tahu, buktikan, manalah tahu you tak guna sekarang. Tapi belakang-belakang 50 tahun, 60 tahun ke cucu you ke, generasi yang akan datang. perlukan menunjukkan bahawa saya ni waris kepada orang ni lah. Masa tu nak cari kat mana? Ada terfikir tak Encik Zack? Ya. Kan? Padahal benda tu taklah susah sangat. Slide seterusnya ya, slide seterusnya. So, slide seterusnya ialah untuk memperolehi surat kuasa mentadbir harta pusaka. Grant of Letters of Administration. Okay. Ada 2 tempat ya. Satu di Mahkamah Tinggi, alright, dan satu di Pejabat Tanah. Alright. Okay. Bagi permohonan di Mahkamah Tinggi ya, adalah menurut, inilah akta dia ya, akta dia. Right, okay. Dia bergantung kepada nilai aset itu ya. So if nilai asetnya lebih daripada 2 juta, kena memperolehi grant of letters of administration di Mahkamah Tinggi. Okay. Kalau nilai aset kurang daripada 2 juta, boleh buat permohonan di Pejabat Tanah Berkenaan. Okay, alright. So depends on the nilai. Tapi kalau ada aset yang complicated ni, yang mungkin melibatkan aset luar negara ataupun saham-saham yang banyak-banyak saham-saham tu, kita tengok dia punya asset list pun. Kita kena analyze the senarai asset also. To see ya, kalau dia macam complicated sikit ya, baik dapatkan daripada Mahkamah Tinggi saja. Sebab dia lebih kukuh lah. Okay. Now, apa itu surat kuasa pentadbiran ya? Ia adalah untuk melantik seorang pentadbir untuk menguruskan semua aset-aset dan liability si mati. Sekarang baru saya guna perkataan si mati. Sebab ini adalah legal terminology ya. Okay. Okay, now kita siapa yang boleh jadi pentadbir ni ya? Saya just nak bagi sedikit penerangan ya. Mana-mana waris boleh membuat permohonan untuk surat kuasa pentadbiran. Mana-mana waris, any of the beneficiaries, dan bilangan pentadbir bersama bagi satu-satu estate maksimum 4 orang. Okay? Okay. So sekiranya dalam praktis saya, kalau ada anak-anak dewasa ya, anak-anak dewasa dalam waris-waris itu, saya selalu nasihat kepada anak guam untuk melantik seorang daripada mereka untuk menjadi pentadbir. Right? Okay. So kita kena tengok family dynamics lagi. So the best is the own family member becomes the administrator. Best, okay? Because there's a lot of benefit in it, okay? And also a lot of pahala juga ya. Okay. Tapi kalau tak ada ya siapa-siapa yang capable dan layak ya, then kita kena consider pihak ketiga lah. Pihak ketiga ni macam amanah raya. Melantik agensi lain lah. Amanah raya berhad lah, amanah raya. Yang profesional, yang memang menguruskan
pentadbiran ya, pentadbiran. Okay. Alright, so let's look at the next slide. Okay. So ini adalah, jangan takutlah siapa yang jadi pentadbir tu ya, jangan takut. Apa ni Puan Aisyah bagi? Apa ni? Takut kita. Tak ada. Okay. Mula-mula saya buat pun saya takut. Ayo, banyak okay. So sekarang kita katakan dia sudah jadi pentadbir ya. So apakah tugas-tugas pentadbir? Okay. So pentadbir ni tugas dia berat ya. Tugas dia berat sebab sekarang dia sudah menjadi pentadbir ya. Apa juga sekarang dia kena menguruskan semua estate ya, si mati tu dari segi menyelesaikan hutang dan juga untuk membahagikan setiap satu aset tu. Okey? Okey. Adakah dia sendiri boleh pergi ke pejabat tanah, just menandatangani borang pindah milik dan pindahkan aset itu kepada waris-waris? Tidak. Tidak. Setiap satu aset itu kena melalui satu perintah mahkamah. So ada perintah untuk pembahagian. Okay. Jadi kena balik kepada mahkamah, pohon kepada mahkamah untuk dapatkan perintah untuk membahagikan aset itu. Katakan geran A diberikan kepada kepada Amir, katakan. Geran B diberikan kepada Anissa, katakan ya. Kita buat macam ni. Dan mesti ada basis untuknya. Apa basisnya? Faraid is the best basis lah. Yeah. Then you have family agreement, right? Wasiat tadi boleh dibawa masuk. Wow. Okay, so this is where this kind of dynamics come into play. This is where it comes into play. Because we don't see it because it only comes at this stage. So when we are doing perancangan, sepatutnya kita dah tengok stage ni tau. Bila saya buat perancangan, professional lawyer dan pengamal syariah yang buat perancangan, dia dah tengok stage ni. I see. But this is the last stage yang paling penting. Kita buat perancangan tapi kalau datang sini tak boleh pakai, tak guna pun. Okay, so itu yang penting ya. Okay. So permohonan untuk didaftarkan sebagai pentadbir, right? Perintah untuk menjual ya. Ni very common ya. Katakanlah ada banyak hutang ya. So ada rumah 5 biji ya. So kita decide kita jual satu rumah ni nak bayar untuk hutang. Sebelum boleh menjual rumah itu, kena mohon kepada mahkamah untuk kebenaran untuk menjual. Semua waris-waris kena setuju. Okay. Luar negara, ini pun adalah sebab ada ramai juga yang ada aset di luar negara ya. So kita dah buat LA di Malaysia, so kita ingat kita boleh masuk pergi luar negara, kita just bagi tahu kat luar negara saya pentadbir untuk harta pusaka, so saya nak uruskan aset di sana. No, tak senang ya. Kita kena mendapat proses pengesahan probate atau surat kuasa pentadbiran di mahkamah berkenaan dan melalui proses pindahan hartanah di mahkamah berkenaan. Ini kalau negara itu ada reciprocal agreement dengan kita, misalnya Commonwealth country. Bukan Commonwealth, kita kena apply LA dekat sana. Wow. Okay, so just to give you an example ya. Alright, harta mudah alih macam duit di bank and all that, that's pretty simple. Kita boleh gunakan sijil faraid dan surat kuasa pentadbiran sebab dalam surat kuasa pentadbiran tu ada senarai aset tu, semua list of the bank account mesti ada. So kalau kita nak gunakan this LA to access a bank account, make sure the bank account numbers are correct ya. Even if got small mistake also have to go back to the court for amendment of policy. Okay. Okay, next slide. Penat ah? So how? Okay. Alright, okay. Okay. Cool down. Okay, akibat. Okay, akibat. Alright.
Akibat. Okay, next slide. Okay. Akibat tidak membuat pentadbiran harta pusaka lah. Okay, ini contoh kuih lapis saya panggil. Boleh. Tuan punya tanah telah meninggal dunia pada tahun 1970-an. Tiada pengurusan kerana masalah keluarga dan juga kewangan. Okay. Malah ada ahli keluarga yang terus menetap di atas tanah tersebut lah. Biasalah Okay. Pada tahun 2010-an macam tu, tanah tersebut dikenal pasti untuk pembangunan komersial dan dinilai tinggi. Okay. Sekarang ada keperluan untuk membuat harta pusaka tiba-tiba. Okay. So amat rumit kerana sijil faraid tidak pernah diambil untuk arwah, dan tuan punya arwah tuan punya pun ada waris-warisnya pun yang sudah meninggal. So melibatkan 2 ke 3 generasi dalam kes ni ya. So ini yang saya panggil macam kuih lapis lah ya. So dia punya faraid ni kena buat berlapis daripada arwah kepada waris, kepada waris, kepada waris untuk mengenal pasti siapakah beneficiary yang akhir. Okay, tengok next. Alat itulah yang saya bincangkan tadi, tak buat sijil faraid masa arwah meninggal. Okay, next slide. Akibatnya konflik keluarga. Waris sudah ramai. Harga aset pun jatuh kerana ada rintangan undang-undang. Alright. Dalam kes ini muncullah ada pihak pemaju yang sanggup membuat pembiayaan. Okay. Alright. So next slide. Tengok one more contoh ya. Okay. Akibat tidak ada perancangan yang betul. Ini ada perancangan tapi tak betul. Okay. Seorang lelaki mu'alaf telah meninggal dunia. Okay. Warisnya ialah seorang isteri dia Islam. Beliau pernah berkahwin sebelum mu'alaf dan ada seorang anak lelaki, tapi anak lelaki tu bukan Islam. Dia sebelum dia mu'alaf lah. Okay? Okay. Dia ada memiliki 2 rumah dan pelaburan berbentuk saham dan wang. Aktif lah dia ni. Aktif, okay. Isteri berjumpa peguam untuk beliau ada membuat will, bukan wasiat, will. Okay, tetapi will adalah menurut undang-undang sivil masa saya ingat sebelum beliau mu'alaf dulu. Okay. So isteri berjumpa dengan peguam untuk mengetahui status will tersebut dan haknya dalam estate, hak anak lelaki dalam estate dan langkah-langkah pengurusan harta pusaka. Okay. Status will mungkin tidak sah ya, sebab tidak menurut syariah dan beliau adalah orang Islam. Hak isteri dalam estate. Kita tanya seorang pengamal faraid. Beliau berkata isterinya ada 1/3 dan Baitul Mal akan ambil 2/3. Sebab anak lelaki dalam estate ni, sebab beliau bukan Islam, tidak boleh menjadi waris. Dan langkah-langkah pengurusan, so si isteri ni kena membuat semua daripada A ke Z tadi. Perancangan yang betul sepatutnya masa hayat, number 1, buat hibah aset-aset tersebut kepada isteri dan anak lelaki. Buat hibah. Beliau boleh buat hibah sebenarnya. Okay, sepatutnya dia sudah buat lah. Tak ada problem ni. Okay. Keduanya, sebab hibah ni you can give to anybody. Right? Okay. Keduanya, memandangkan dia mu'alaf dan sebagainya, mungkin pada masa itu boleh buat nasihat untuk membuat wakaf. Supaya dapat pahala yang berterusan. Boleh lagi satu contoh? 5 minit ada? Encik Zack? Okay. Okay, we need one more ya? Okay, thanks. Okay. Okay, thank you. Ni akibat tiada perancangan langsung. Tadi salah. Ini salah. Ini tak ada. Okay. Tak ada perancangan langsung. Dia tahu je tadi. Tapi kesian, ni kesian. Okay. Seorang lelaki profesional yang berjaya
dalam usia 40-an telah meninggal dunia akibat serangan jantung secara tiba-tiba. Ini peringatan pada kita semua. Ini 40-an, kita 50 ya. Lagi lah ya. Okey, lagi. Meninggalkan seorang ibu. Ibu dia dah tua. Isteri dan 2 orang anak perempuan kecil. Cute sangat. Cantik sangat. Very good children. Okey. Memiliki aset-aset seperti rumah, pelaburan ASNB yang lumayan. Maksimum ni. Wang di bank, saham-saham dan sebagainya. Okey. Tetapi tidak ada sebarang perancangan langsung. Sebab dia 40-an kan. Keluarga ini terpaksa melalui proses pentadbiran yang rumit. Lebih-lebih lagi tiada ada waris lelaki. Betul. Kecuali adik kepada arwah. Thank God lah. Okey. Perancangannya sepatutnya dia buat. Sepatutnya lah ada orang nasihat dia. Sebab tengok dia punya family structure kan. Okay. Hibah amanah dan bagi pelaburan ASNB. Paling senang. Sepatutnya. Sepatutnya first thing. Kalau tengok orang macam ni, you kena tanya dia, have you done your hibah amanah with ASNB? Please go and do it. Senang aja. Because ini adalah satu instrumen yang very, very good dan secure. Right? Sekali buat, settle. Settle. So dalam hibah amanah ASNB ni, dia sudah boleh namakan ya, penerima-penerima bagi simpanan dia. Pelaku kematian, dia punya isteri tadi boleh terus pergi ke ASNB, menyerahkan sijil mati dan dokumen-dokumen. Saya percaya dalam masa 21 days ya. Betul, 21 days. 21 hari selesai. Yes. So at least ada money lah nak. Okay, settle. Hibah amanah bagi aset-aset hartanah atas nama anak perempuan. Hibah amanah lah. Amanah jugalah. Sebab dia tak cukup umur kan. So boleh buat hibah amanah. So at least dah tentulah. Okay, pergi ke mahkamah syariah tunjuk ada hibah amanah. Mahkamah syariah boleh consider. Okay, ni ada hibah amanah. So ini aset tak masuk dalam faraid, boleh berikan kepada anak perempuan. Okay? Ini saya sarankanlah kalau ada aset yang dah complete tu, yang dah payah habis tu, bagilah satu pada isteri sebagai tanda kasih sayang. Mesti penting. Ini bagi pihak semua wanita-wanita ya, dan isteri-isteri yang soleh dan baik, membantu suami, bagi satu aset. Okay? So secure lah kan. Terutama kita tengok dinamik keluarga ya. Very important must see the family dynamic. You see the family dynamic here? There's an old mother, wife and 2 children. If I'm not mistaken, wife dia tak kerja tau. Sebab the husband was so successful. The wife macam support lah. But very supportive wife. But she's also, tapi dia sibuk lah dengan menjaga anak perempuan, anak-anak dia tu kan. Okay, next one. Wasiat untuk menamakan pentadbir ya. So dalam kes ni saya nak tunjukkan example lah. Dalam kes ni sepatutnya boleh consider ambil pihak ketiga iaitu amanah raya untuk menjadi pentadbir dan penjaga untuk anak-anak, isteri dan ibu yang tua. Kerana dalam family dynamic ni saya nampak nak mentadbir internally susah sikit. Kan? Mak pun dah tua, wife perempuan, maybe boleh minta tolong adik lelaki. Tapi mungkin diorang pun sibuk so dalam kes ni boleh consider lah ambil third party lah, amanah raya. We can consider itulah some of the contoh. Alright, so next slide. Alhamdulillah, I think we have to the time. Thank you so much. Alright, terima kasih Puan Aisyah. Tu dia lempar pada hari ini anda layak untuk menerima e-sijil penyertaan kepada rakan sekerja dan sekerja dari kumpulan PNB ASNB dan PNB yang join. So anda layak untuk menerima training hours Puan Aisyah. Boleh diambil sebagai training hours mereka. Okey, anda perlu klik ataupun scan QR code untuk menerima e-sijil penyertaan. Dapat manfaat dan juga dapat knowledge. Knowledge. 2 in 1.
That's good. Okey, tu dia sijil. Dan kita pergi kepada Okay. Q&A kita melalui Facebook dan juga Zoom. Kita pergi pada yang pertama, datangnya daripada saudara Naim Ismail. Ya. Ada dua soalan puan-puan Okay. Masya. Yang Alright. pertamanya, Okay. apakah dimasukkan sebagai harta sepencarian? Okay. Adakah suami isteri join loan untuk beli rumah dikira harta sepencarian? Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, jika harta telah dihibahkan sewaktu hidup, adakah pemberi hibah masih ada hak pemilikan atas harta yang telah dihibahkan? Itu dia daripada Naim. Silakan puan. Alright. Okay, harta sepencarian ni adalah aset-aset yang mana bila berlaku perceraian dan juga kematian. Okay. Sekarang kita talk about kematian lah. So kita pergi ke mahkamah syariah untuk mendapatkan sijil faraid, right? So hak isteri katakanlah 1/6 ke 1/8 daripada estate. Apa yang isteri boleh buat di tahap di mahkamah syariah ialah untuk membuat satu permohonan untuk harta sepencarian. Okay? Di mana isteri tu menyatakan kepada mahkamah bahawa daripada estate yang daripada estate suami itu, sebahagian daripada estate itu adalah kepunyaan dia. Sebab dia telah menyumbang kepada pemperolehan aset itu. Sama ada dia telah menyumbang dari segi wang terus, direct contribution, right? Ataupun kedua dari segi sumbangan sokongan kepada suami, dari segi sokongan di rumah tangga, membolehkan suami itu memperolehi aset itu. Okay. So katakanlah example yang joint loan tu, katakanlah isteri dengan suami ambil joint loan, beli satu rumah, rumah tu atas nama suami. Okay. So katakan berlaku kematian. So definitely isteri boleh gunakan fakta bahawa ada joint loan dan dia telah membayar setengah bagi aset itu. Walaupun aset itu atas nama suami, dan dengan permohonan harta sepencarian, dia menuntut setengah ataupun bahagian joint loan, artinya 50-50 lah. 50% of the asset keluar daripada faraid. Dikeluarkan daripada faraid. So objektif harta sepencarian ialah untuk mengeluarkan aset itu daripada faraid dan dikatakan bahawa aset itu adalah kepunyaan isteri. So mahkamah syariah akan mendengar permohonan isteri ni dan isteri kena tunjuk dia punya contribution. Okay, faham? Alright. Okay. Soalan dia hibahkan ya, dia hibahkan, pemberi tu dah hibahkan ya. Lepas tu dia nak tanya, adakah dia ada hak lagi atas nyata itu dah telah dihibahkan? Okey. Dia bergantunglah. Kalau kita buat hibah mutlak tu, kita bagi terus kepada seseorang, dah pindah milik dan sebagainya, of course kita tak ada hak lagi lah. Tapi kalau kita buat hibah amanah, maka kita masih memegang sebagai pemegang amanah. Kita of course ada hak sebagai pemegang amanah. So kita kena clear. Okay. Apakah objektif kita dalam perkara ini? Okay. Naim. Alright, kita pergi kepada peserta daripada Facebook. MH Hazim kata, Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Boleh ke pemberi hibah hendak berhibah kepada si anak yang telah meninggal dunia dan anak tersebut ada isteri dan anak? Okay. Disambung lagi dengan syarat beri kepada waris tersebut. Nak bagi pada cucu lah. Dia nak menghibahkan pada cucu. Ya, nak hibahkan kepada anak yang telah meninggal dunia dan anak tersebut ada isteri dan dah kahwin lah tu. Ada isteri dan ada cucu. Kalau nak menghibah kepada cucu boleh. Tapi kalau orang dah meninggal dunia, kita tak boleh bagi dia apa-apa lah. Orang tu dah tak ada. Dah tak ada kan. Hibah kena bagi pada orang yang hidup lah. Yang hidup. So memang okey nak bagi kepada cucu tu dalam kes ini bagus. Sebab
nak buat macam mana, innalillah, anak dah tak ada Tak kan, ada. tapi Ha. cucu ada. Cucu masih ada So lagi. kita kalau masuk faraid, mungkin sebab anak meninggal sebelum bapa, anak tu nanti tak ada hak dah. Ya. So bagus dia menghibahkan kepada cucu supaya cucu pun dapat hak lah daripada harta itu, kerana malangnya anak itu dah tak ada kan. So idea yang baik dalam kes ini ialah membuat hibah. Membuat hibah. Alright, itu Hazim tanya. Ni Lauren bertanya juga. Hibah boleh ke diberikan kepada adik? Hibah boleh diwariskan kepada adik tak? Wariskan ke hibah? Hibah boleh diwariskan kepada adik, dia tanya. Soalan. Kalau nak bagi hibah kepada adik boleh. Boleh. Tapi adik ni, sama ada adik adalah waris kita atau tidak, kena tengok kepada faraid keluarga. Sebab kalau seseorang itu ada anak lelaki, ada suami atau isteri, mungkin adik tak termasuk dalam senarai waris kita. Jadi kalau nak hibah kepada adik kita, boleh. Kalau nak mewasiatkan kepada adik pun boleh. Itu dia Lauren. Tapi 1/3 lah. 1/3. Okey, itu dia Lauren jawapan daripada Puan Aisyah. Shima Dini bertanya. Okey, daripada Facebook, perlukah membuat wasiat atau hibah sekiranya pemilik harta yakin bahawa adik-beradiknya tidak mempunyai masalah dalam perebutan harta? Maksudnya, dia saya sama-sama setuju bahagi sama rata. Pada pendapat saya lah, apa pun baik buat black and white lah. Pada pendapat saya, daripada pengalaman saya, amalan saya, ya, bukannya kita nak cari gaduh ke apa dengan family, ya, tapi apa pun buat secara nyata. Tapi kalau adalah family yang so bermuafakat tu pun tak apalah nak buat. Alhamdulillah. Kita doakan selalu bermuafakat, ya. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Daripada Sadiq Sarmin, ceritanya saya dan pasangan membuat ASB Financing sebagai instrumen pelaburan saya. Bagaimana pembahagian faraid daripada pelaburan yang saya gunakan diberi kepada waris kiranya berlaku penamatan kontrak? Mula-mula hutang semua kena selesai dulu, ya. Itu yang pertama dia buatlah. Itu yang penting, ambil insurans dan sebagainya, ya. Sebab kalau ada kematian, first thing hutang kena selesai. So katakanlah hutang itu dah selesai, maka pelaburan ASNB itu atas nama arwah lah kan. So kalau ada amanah, hibah amanah ASNB, akan ikut mengikut dokumen-dokumen hibah amanah ASNB lah. itu. Kalau tak ada dokumen amanah ASNB, terpaksa melalui proses yang bergunung ganang tadi. Itu dia Sadiq, ya. Jadi memang digalakkanlah buat hibah terus. Senang sangat. Kalau tak buat tu rugi lah. Senang sangat. Lepas ni semua datang. Senang sangat. Kos dia pun sangat rendah kan, Cik Zaki? Ada promosi lagi, Pak Aisyah. Ada promosi lagi. RM100 saja promosinya sehingga Jun tahun. Malah kalau nak yang percuma boleh buat pelaburan serendah RM20,000. Dapat free kan? Free pentadbir urusan hibah amanah ni. Okey. Kita pergi soalan yang terakhir daripada Zoom kita from Rosli Galaxy. Wow, namanya. Begini ceritanya, akaun bank Simati perlu ada perintah mahkamah ke sekiranya kita mahu keluarkan duit dari akaun tersebut? Akaun bank, ya. Kena ada LA ataupun probate ataupun perintah mahkamah lah. Ataupun daripada pejabat tanah pun boleh masukkan akaun bank. Kena dapatkan dulu. Yes. Itu yang saya mention dah banyak kali, ya. The ASNB is a low-lying fruit lah. EPF boleh buat penamaan. Senang. EPF boleh penamaan. ASNB buat amanah hibah very terang, dokumen dan juga institusi yang boleh dipercayai menjadi pentadbir untuk simpanan ASNB tu. So account bank memang rumit lah. Kena ambil perintah mahkamah dan ataupun boleh masuk dalam
pejabat tanah, apa ni dalam permohonan di pejabat tanah. Okey, itu Rosli perlu ambil, memang perlu. Mesti. Kena ada perintah mahkamah tersebut. Alright, terima kasih Puan Aisyah ya. Saya bagi begitu soalan yang terakhir datang dari Muhammad Saudara Rosani Muhammad nyatakan sekiranya Puan saya telah membuat hibah. Adakah orang lain boleh challenge? Ni adakah orang boleh challenge hibah saya itu di mahkamah? Itu dia. Berat soalan ni ya. Okey. Itu yang saya katakan tadi. Hibah ni kena objektifnya kenalah tulus. Objektifnya kena tulus ya. Nak kata adakah orang boleh challenge ya, kalau kita tak memindah bilikkan aset itu terus kepada seseorang lah, katakan pindah milik aset tu terus buat pindah milik tukar nama terus, masih atas nama arwah masih atas nama arwah, artinya buat amanah hibah lah ni ya, masih boleh di-challenge. Mungkin ada waris-waris yang mengatakan bahawa hibah ini adalah bermaksud untuk memincang faraid misalnya. So kita kena check objektifnya. Balik pergi pada objektif kenapa kita nak buat hibah tu ya. You buat objektif adalah untuk tujuan apa? Katakanlah kita ada satu rumah saja, kita buat satu dokumen pengisytiharaan hibah dan amanah. Kita tak tukar pindah milik nama ya. Betul. Masih atas nama kita. Kita just buat pengisytiharaan dengan amanah, beri kepada seorang anak saja. Maka anak-anak lain boleh menimbulkan isu di mahkamah. Kenapa dia? Kenapa ya? Ini tak tukar nama lagi. Lainlah kalau dia tukar nama terus. Kalau dia buat pindah milik, tukar nama terus tu artinya hibah mutlak lah. Hibah mutlak lah. Okay, so hibah mutlak tu susah nak di-challenge lah sebab hibah tu dah tukar nama. Dah diberikan, dah diturunkan, dia tak menjadi harta aset lagi. Dia tak atas nama dia tak masuk dalam senarai aset. Sebab harta ni masih atas nama dia kalau dia tak buat pindah milik. Dia cuma buat satu dokumen aja. Saya hibahkan kepada anak saya. Tapi saya pegang sampai saya meninggal dunia. Itu lain. Nanti anak itu nanti apa-apa berlaku kan. Anak lain akan kata, ini masih aset si mati ni. Okey, itu dia. Jawapan daripada Puan Aisyah. Terima kasih Puan Aisyah sudah bersama kami dalam program sama-sama SMB. Dan promo juga boleh anda dapati seperti simpanlah Vaganza tu dia. Anda hanya perlu simpan dalam SMB atau SMB 2 sehingga RM1,000 dalam tempoh pasta Kevin untuk peluang. Ini hal dah hebat tu dia. Ada kereta. Siapa nak kereta tu dia RM1,000 saja simpan. Alright, simpan Vaganza online juga menawarkan hadiah yang cukup menarik pelbagai barangan elektrik minimum serendah RM500 dalam mana-mana unit amanah SMB secara online. Email SMB online banking, kios SMB ataupun ATM terpilih. Alright. Dan seterusnya ni dia Puan Aisyah yang katakan tadi hibah amanah serendah RM100 bagi penantaran perkhidmatan pewarisan. Dan sekiranya anda perlukan penantaran secara percuma, perlulah pelaburan minimum serendah RM20,000. Daftar pewarisan di portal My SMB atau cawangan SMB penampilan anda. Okey, sekali lagi, sekiranya anda berminat untuk menganjurkan program secara online atau secara fizikal, kami bersedia di unit Audience Communication untuk hadir berbincang dengan anda untuk menganjurkan program semua ini di lokasi anda. Sila email kepada kami financialorganisation@pmi.my ataupun hubungi kami di talian 050-5813 ataupun 050-5479. Terima kasih kepada anda yang bersama kami dan kita kembali kepada Puan Aisyah. Mungkin ada kata-kata yang terakhir dalam program kita pada pagi ini, iaitu takdir itu rahsia rancang pengurusan harta pusaka. Silakan Puan. Sebagai penutup kata, saya ingin menasihatlah kepada tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar, moga mendapat manfaat daripada apa yang dikongsikan ya. Masing-masing tahu apa tanggungjawab, apa nak buat ya. Cuma sekarang alhamdulillah harap dapat maklumat yang lebih sikit. Betul. Sebab masing-masing tahu
tanggungjawab masing-masing, kan? So sebagai penutup kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar dan juga ribuan terima kasih kepada pihak ASND kerana menjemput saya, dan sekiranya ada apa-apa salah silap, tersilap tutur kata atau sebagainya, saya minta maaf. Semua yang tidak baik datang dari saya. Semua yang baik, semua manfaat sekiranya ada kepada semua yang baik, semua manfaat adalah dari Allah, dan saya sedekahkan kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia pada bulan Ramadan yang mulia ini. Saya ucapkan selamat berpuasa, Ramadan Mubarak, dan awal-awal selamat Hari Raya. Okey. Ada ucapan daripada Puan Aisyah. Terima kasih Puan Aisyah kerana sudi bersama dengan kami di program sama-sama SMB pada pagi ini. Cukup menarik, cukup banyak info yang dikongsikan. Yang pentingnya saya dapat ni tanggungjawab dan matlamat harta pustaka kita. Tadi itu rahsia rancang pengurusan harta pustaka anda. Dan bagi pihak SMB selagi, terima kasih lagi kepada Puan Aisyah. Dan sekali lagi bagi pihak SMB, kami mohon maaf di atas yang berlaku sepanjang program yang dijalankan. Semoga kita berjumpa lagi di hari yang barakah ini setiap hari Jumaat dalam sesi sembang-sembang SMB. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.